الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Saya hormati lagi saya muliakan pihak penganjur, sahabat pecinta Al-Quran, SPAQ, khususnya Upah Sabariah selaku penganjur. Seterusnya barisan moderator, para penaja, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat dalam di bawah naungan rahmat Allah, insya-Allah, dalam keadaan bersemangat pada pagi ini pada 25 Rabiul Akhir 1445 Hijrah ni. Mudah-mudahan Allah memberkati setiap daripada kita dan mengurniakan kita kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang di bawah naungan rahmat kasih sayangnya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang respon tu sikit. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah sihat dan semangat. Syukur, alhamdulillah. Semoga kita sama-sama lah bersemangat. Dan supaya kita bersemangat ni tanda kepada keikhlasan lah kita nak buat sesuatu kan. Orang kata semangat kan. Bahkan dalam hadis pun Nabi menyebutkan untuk kita buat pekerjaan dengan itqan kan, dengan bersungguh-sungguh, semangat. Sebab apa? Tanda ikhlas lah. Kita buat sesuatu tu dengan betul-betul kan. Kata the best kan. Jadi itu yang kita nak juga capai dalam proses menuntut ilmu. Kita tak nafikan lah ibu-ibu sekalian, memang dalam menuntut ilmu ni memang mencabar sebenarnya kan. Sebab apa? Kita nak bersedia betul-betul nak dapat sesuatu yang mungkin baharu, yang mungkin dia tidak seperti yang kita nak kan. Sebab ilmu kan, nama apa ilmu, mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi memang kita perlu sedia betul-betul. Jadi bila kita bersemangat ni, maknanya insya-Allah jadi kita akan mampu untuk terus melakukan perubahan. Kan? Berbeza kalau ibu-ibu sekalian, kalau kita hanya kata dah saya menuntut ilmu lah, saya buat syarat je kan, saya nak dapat ijazah kan. Jadi dia akhirnya akan menjadi kita ni kena paksa diri kita. Kan, paksa-paksa akhirnya mungkin sekadar nak lepas exam sahaja. Akhirnya nak amal tu jauh lagi lah, nak amal tu sebab kita belajar pun paksa je, paksa rela kan. Lepas tu kita buat apa yang kita minat, biar minat kita pada benda yang sepatutnya kan. Macam itulah ibu sekalian, mudah-mudahan semangat kita ni sama-sama lah kita dapat teruskan untuk sama-sama meningkatkan ilmu, kita beramal dengan baik apa yang kita belajar dan kita dapat untuk sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan menjadi saham kepada kita walaupun kita mungkin dah tidak ada di dunia ni
Kan selagi mana orang amal, selagi tu dapat pahala. Tu yang best tu buat benda-benda baik ni. Kan kita walaupun kita dah tak ada dah, kan selagi mana ada orang amal, mereka amal. Kita akan dapat ganjaran pahala. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dapat kita sentiasa bersifat begitu insya-Allah. Macam ibu-ibu sekalian yang mungkin bukan guru kan. Macam guru ni dia syukurlah sikit sebab dia ada mad'u dia, ada siapa yang dia nak berdakwah kan. Tapi kalau yang bukan guru ni paling paling senang dalam sektor media sosial kan. Ada peluang kawan-kawan kan. Dia kena santai lah, janganlah tiba-tiba kita kata ittaqullah, pegang tongkat ittaqullah kan. Ada orang dengar pun orang dah lari dah. Macam tak berapa santai kan, dia kena santai kan sesuai dengan audience. So dalam sada santai tu kita sampaikan. Kan, dalam sada santai tu kadang-kadang kita bantai juga kan. Macam tu baru kata senang nak terima kan, lagi-lagi generasi sekarang ni. Ni kalau tiba-tiba pergi depan dia pakai jubah putih, pegang tongkat besar kan. Cakap ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Susah nak terima lah. Mungkin lagi takut lagi jadinya. Okey, baik. Jadi sekarang kita sambung pada adab yang ke-18 pada pagi ini, iaitu adab berpakaian. Adab berpakaian. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru Syekhul Muammar Abdul Aziz Amba bin Haji Ismail dari Kuala Terengganu, sanad yang bersambung kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, makanlah, minumlah, bersedekahlah, pakailah pakaian tanpa berbangga diri dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah suka apabila hamba-Nya menzahirkan nikmat yang diberikannya kepada mereka ataupun ke mereka. Hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad 6695. Baik, jadi ibu ayah sekalian, ini satu hadis yang direct to the point. Apa yang Nabi sebut adalah terus yang kita boleh faham lah. Yang mana Nabi sebut makan, minum, sedekah, pakailah pakaian tanpa berbangga diri dan berlebih-lebihan. Dan Nabi sebut juga Allah suka bila mana kita menunjukkan, menzahirkan apa yang nikmat Allah bagi. Dalam bab pakaian, ibu-ibu sekalian, bila kita berpakaian, contoh berpakaian segak, kan, smart, kan? Mungkin kalau wanita ni kira gorgeous, apa lagi cantik, kan, apa ni dah lawa, kan? Apa lagi jelita, kan. Jadi itu adalah sesuatu yang kita melakukannya daripada sudut kita sendiri nak mendapatkan keyakinan diri. Satu lagi kita menzahirkan apa yang Allah bagi. Kan, kita ada harta, kita cari duit, cari rezeki, kita beli barang, kan? Kita pakai, kita gunakan, kita pakai, contoh pakaian lah, kita beli dan kita pakai. Jadi ini adalah satu bentuk kita menunjukkan, memanfaatkan apa yang Allah bagi. Allah bagi kita rezeki dalam bentuk duit. So kita memanfaatkan beli pakaian. Contohnya lah, dan beli barang-barang yang lain kita pun pakai, kita pun guna. Jadi itu adalah satu perkara yang kita memanfaatkan apa yang rezeki duit yang Allah bagi, gaji yang kita dapat contohnya kan. Jadi itu satu bentuk perkara yang diharuskan. Yang jadi problem bila dia melampaui batas. Contoh beli baju kan, kalau kita ikut pada konsep nafkah pun kan, pakaian ikan itu kan kita beli ni, maknanya setiap tahun ada pakaian baru. Tapi sekadar sedikit je lah. Macam satu tu gantian pakaian baru. Atau bila dah rosak, ganti yang baru. Itu kita menggunakan nikmat dengan sepatutnya. Yang jadi problem, satu golongan yang langsung tak guna, sekadar dikata, oh, okey saya zuhud. Kan, zuhud tu baguslah. Kan, dia betul-betul ada keinginan untuk dia meninggalkan dunia ini dan untuk mengejar akhirat. Tapi zuhud tu bukanlah sampai pakai compang-camping. Itu bukan zuhud. Itu dah tak patutlah orang nampak pun macam kau dah kenapa kan. Sedangkan Nabi sendiri pun berpakaian kemas. Jadi jangan kita salah gunakan kefahaman pada kita nak zuhud, lepas tu pakai pun pakai compang-camping kan. Tak mandi lah, kata apa tak nak bazir air. Tak nak mandi. Kan, sebab apa bazir air ustaz?
kalau macam tu tak payah hidup lah, lagi membazirkan masa. Kan? Jadi biarlah kita fikir tu dengan cara yang kata bernas lah sikit kan. Janganlah kata, jangan gunakan alasan zuhud. Lepas tu kita pun buat sesuatu yang tak kena pada Islam pun. Takkan berpakaian jubah camping tu kira zuhud. Kan? Jadi tak kena lah. Biarlah zuhud tu maknanya sekadar apa yang dia ada kan. Contoh hari raya biasa orang beli pakaian baru. So dia pakai pakaian yang baik. Pakai yang apa yang paling baik yang dia ada. Walaupun orang mungkin tanya kenapa tak beli baru kan. Dia tak apalah, alhamdulillah ada lagi ni elok lagi. Nak pakai duit tu untuk nak belanja untuk anak lah. Kan dia nak, biarlah dia beli pakai baru. Kita tak payah pakai pakaian baru. Contohlah kan. So itu contoh yang kita nampak memang sangat sesuai lah dengan kehendak Islam kan. Dan kita pun tidak melakukan pembaziran, tidaklah melampaui sangat dalam bab zuhud kan. Itu sesuai. Kita boleh terima. Kan? Jadi jangan jadi golongan yang terlalu sangat kata kononnya nak atas tiket zuhud, atas tiket saya nak rendah diri, saya tak nak berbangga, dan akhirnya dia menunjukkan dirinya yang seolah-olah manusia tak bertamadun. Kan. Jangan sampai macam itulah. Itu totally out. Itu maknanya memang dia tak belajar tentang kehidupan Nabi ataupun dari sudut pemakaian, personality Nabi, penampilan. Kan, yang mana kita tahu dalam keadaan Nabi menampilkan dirinya dalam keadaan yang kemas. Kan, dalam keadaan yang kemas yang orang melihat pun akan tertarik. Begitu. Jadi bukan sekadar wajah saja, jadi dari sudut penampilan baginda sendiri. Jadi bila kita belajar tentang tu, kita akan tahu oh ini adalah sesuatu yang disebut dalam syarak, yang Nabi sendiri pun amalkan. Jadi biar kita faham kaedah. Satu lagi golongan pula orang yang berlebih-lebihan. Ini pun tak nak lah. Kan, ini pun dah gunakan konsep membazir. Contoh beli pakaian, beli punya banyak, akhirnya yang pakai bukan diri dia pakai, yang pakai almari dia yang pakai. Kan, jadi akhirnya dia tidak dimanfaatkan. Kan, akhirnya dibiarkan begitu sahaja. Ada yang lebih dahsyat, satu majlis satu pakaian. Lepas tu tak pakai pakaian tu dah, beli pakaian yang lain. Lepas tu pakaian yang tu dia terbiar, padahal baru cantik, bahkan harga mungkin pun tinggi juga kan, harga pun agak berkualiti tu, agak mahal. Tapi kita tidak memanfaatkan, bagi pada orang pun tidak. Kan? Jadi ini contoh benda yang kita gunakan pemberian Allah, rezeki yang kita dapat, tapi pada perkara menyebabkan pembaziran. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, maksud kat sini berlebih-lebihan ni jangan buat sesuatu yang tak patut. Kan, yang tidak perlu. Kan, biar kita jadi golongan sederhana. Maknanya bila perlu kita beli, kita pakai kan. Bila tak perlu kita boleh adjust, kita adjust. Macam itulah maknanya, biarlah kita fleksibel kat situ dan pastikan betul-betul jangan terlalu sangat nak terlalu merendah diri sampai menyebabkan buat perkara yang nampak terang-terangan kan dia tidak relevan dengan sunnah. Nampak macam buruk kan kepada agama kan. Kita gunakan alasan zuhud lah, rendah diri lah, tak nak berbangga. Akhirnya pakaian compang-camping lah, tak mandi lah, kan, busuknya kan. Alasan apa? Tak nak membazir air kan. Jadi tak masuk akal, orang kata tak relevan lah. Dan tak nak juga jadi golongan yang melampaui batas. Itu pun tak nak. Berlebih-lebihan kan, sampai melakukan pembaziran lah. Biasanya membazir ni, isu membazir pun tak nak juga. Jadi kita ingat di sini Nabi bagaimana, so kita ambil contoh daripada situ, ambil semangat daripada situ, kita pun ikutilah kan, insya-Allah. Baik, almari yang pakai betul lah kan, kadang-kadang kan macam tu kan, kita dah ada banyak kan rezeki semua, betul, kita beli banyak-banyak pakaian, akhirnya bukan kita yang pakai kan, almari yang pakai. Betul, itu contoh membazir. Macam mana pula golongan kalau yang beli banyak pakaian, betul, dia dah pakai, dia bagi pada orang. Yang tu dari sudut yang dia amalkan masih lagi dibenarkanlah kerana dia tidak melakukan pembaziran. Dan perkara yang dibeli itu pun dia dimanfaatkan dengan memberi pada orang. Dia masuk dalam kategori sedekah. Kan, beri pada orang dan orang lain pakai. So diri dia tidak melakukan pembaziran. Dia suka nak tukar-tukar. It's okay, fine. Tapi dia tak membazir dengan apa yang dia ada. Yang jadi masalah, dia beli. Lepas tu dia simpan, dia tak nak bagi orang lain pakai.
lepas tu dia pun tak nak pakai. Ini tak naklah, ni golongan macam ni yang mana dia tidak dalam kategori orang yang mudah bersedekah dan dia melakukan pembaziran sebab dia tak manfaatkan apa yang dia dapat. Kalau kita dalam kategori yang mungkin berkemampuan, kita beli macam-macam kan. Lepas tu kita mungkin tak pakai dah. Kita nak beli baru. Bagi barang tu pada orang lain. Kita bagi, tak apalah, bagilah. Maka itu bermaksud kita dalam golongan orang yang mudah nak bersedekah. Kan, walaupun kita bagi barang yang terpakai dan barang yang elok lah, jangan bagi barang yang rosak tu. Barang yang elok kan, mungkin kita nak baru. So kita bagi, tak apalah, daripada membazir kan. Ada orang dia macam tu, dia membazir, dia tak kisah. Dia tak ada perasaan, dia anggap daripada kita bagi orang, tak payah bagi siapa-siapa, kita buang je. Padahal benda tu elok. Sedangkan dia boleh bagi pada orang. Kan, jadi orang yang rajin bersedekah ni, dia rezeki pada dia lah. Maknanya dia beli dan dia dah tak pakai, dia nak beli baru, so dia bagi pada orang. Dan ni kena orang yang bijak sikit lah. Dia tak nak pakai sebab dia ada kemampuan yang banyak kan. So dia tak nak pakai dan dia bagi pada orang. Maknanya dia masuk dalam golongan orang yang rajin bersedekah pula. Kan, dia beli macam-macam, dia bagi orang lain pula sedekah. Betul dia beli lagi baru. Maknanya dia bijak, dia gunakan dengan sebaiknya. Tapi biasa berlaku orang yang beli banyak ni, dia simpan, tak nak bagi orang lain ataupun dia terus buang. Itu membazir lah. Dan golongan yang terlalu rendah diri ni pula satu hal juga. Jadi biarlah kita ni memahamilah kaedah dalam bab pakaian ke, baik dalam bab kehidupan kita pun sama kan. Biarlah apa pun kita perasan, kebanyakannya kita kena bersikap sederhana. Wasatiyah kan, jangan terlalu sangat ambil mudah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Dua-dua ini adalah sesuatu yang tidak selari dengan syariat. Ni kita boleh kata kesimpulan yang mudah. Okey, kita lihat pada hadis yang kedua yang disebutkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis hasan, Imam Ahmad 5664. Baik. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, ni satu poin yang penting, maksud kepada pakaian kemasyhuran. Dia memakai sesuatu pakaian dan itu hendak dijadikan sebagai satu bentuk nak menunjuk kemasyhuran di dunia. Kan, dia nak menunjukkan apa yang dia buat, dia nak menunjukkan yang dia kaya. Jadi perbuatan ni termasuk dalam kategori orang yang riak lah. Kan, satu dia pakai itu dah rasa takabur dah, dia nak sombong kan. Jadi sombong ni pun kita dah tahu, yang mana ada sifat kibr, takabur ini akan menghalangnya daripada dia masuk syurga walaupun sebesar zarah kan, yang disebut dalam hadis. Jadi perkara ni kita betul-betul kena jaga. Jangan pernah kita rasa kita ni lagi baik daripada orang. Itulah kesimpulan mudah dia. Kan, kita ni kategori belakang, latar belakang macam mana sekalipun, kita katalah kita ni orang, kita mungkin orang yang latar belakang kita belajar agama tinggi, belajar pondok, hafal Quran. Kan, kita mungkin latar belakang kita tinggi, mungkin academician lah, orang hebat kan, mahir ilmu kan, ilmu agama tinggi sampai PhD kan. Ataupun kita mungkin kata saya ni rajin dalam hadir majlis ilmu, tak pernah miss kan. Saya ada nota kuliah, saya berjilid-jilid, berbuku-buku kan. Apa jualah yang kita rasa kita ada kelebihan kan. Tapi kelebihan tu bukan untuk kita menunjukkan pada orang. Kalau ya pun kita sekadar menceritakan bagi orang semangat, bagi orang bagi contoh. Dan kan tak perlu cerita pun kita yang buat. Kita cuma cakap je kita ada seorang ni macam ni. Kan, ni berdasarkan cerita yang betul kan. Jadi kat situ kita dapat menjaga diri kita ni daripada sifat menunjuk. Kan, satu dah berbangga tu dah sombong, rasa sombong dengan diri sendiri. Kan, satu lagi dah nak menunjuk, nak kata kita dapatkan pujian pula. Kan, jadi ini semua satu macam package. Permulaan dia daripada ujub. Dia rasa diri dia lagi bagus pada orang. Dia rasa diri dia lebih hebat, lebih alim, lebih warak kan daripada seseorang. Dibandingkan, aku macam ni, dia macam ni lah. Kan? Dibandingkan dan dia mula perlekeh orang. Kan Nabi sebut dalam hadis kan tentang sifat orang sombong ni. Apa sifat dia? Dua benda kan. Dia tak terima kebenaran, dia meremehkan orang lain. Jadi bila kita rasa ujub dengan diri kita, kita rasa aku ni lagi bagus daripada orang lain.
Daripada situ kita akan membandingkan. Kita akan mempelekeh dia. Alah dia ni tak ada pakai orang. Oh, dia ni belajar je hebat tinggi-tinggi tapi tak pandai mana pun. Aku lagi pandai. Tengok aku minum nota kuliah kan tebal-tebal kan. Tengok aku punya kitab yang aku beli banyak. Bukan macam dia belajar ni sekadar dapat sijil je. Kan? Jangan kita rasa macam tu. Kan? Bila kita rasa begitu, kita dah rasa ada satu keujuban, kita akan rasa takjub diri sendiri, maka lama kelamaan kita akan jadi sombong. Takabur. Daripada wujud tu kita takabur. Bila dah sombong, kita mulalah datang kepada riak. Dah sombong ni dah belagak, kita rasa hebat kita. Contoh dalam bab pakaian kita rasa hebat pakai smart-smart macam tu, baguslah. Tapi yang melampaui batas, yang kita rasa nak menunjukkan kekayaan, kan menunjuk-nunjuk kan. Macam contohlah cerita apa ni? Apa benda tu nama dia? Yang mana tentang wanita tu apa nama dia, saya tak ingat, Mami Jarum Mami Jarum, cerita lama tu kan. Itu contohlah yang mana saya kira dia dalam kategori macam ni, dia nak menunjuklah apa yang dia ada, walaupun dalam bentuk komedi lah dia buat tu kan, tapi sifat tu kita tak nak lah. Sebab ada orang macam tu kan, dia sanggup untuk memakai pakaian, terutamanya yang wanita lah, yang mana memakai pakaian dalam keadaan yang kurang menutup aurat, tidak sempurna, semata-mata nak menunjukkan dia punya, nak memperagakan dia punya emas kan, ataupun dia punya barang yang dia ada tu. Kan kebiasaannya berlaku macam tu. Masih lagi ada lah. Ibu ayah boleh lihat dalam contoh yang boleh diperhatikan lah, antaranya majlis perkahwinan, itu yang kadang kita tengok mudah kita kata terpedaya lah kan. Oh, kita bagi alasan, oh hidup dia sekali dia ustaz kan, kahwin ni pun sekali kan. Kita pun jawablah, tak semestinya kan. Kita kata hidup dia sekali kan, mati pun sekali juga kat dunia ni kan. Kita kata kahwin ni sekali, tak semestinya boleh jadi kahwin lagi sekali kan. Kita tak bukanlah kata nak condemn benda tu lah, maknanya janganlah berikan alasan semata-mata oh ni semua sekali kita buat, bukannya selalu, biarlah grand. Grand tu grandkan lah, jangan ada unsur maksiat lah kan. Nak grandkan bila-bila masa pun grandkan lah, terpulang pada masing-masing punya kepakaran, kemahiran, kemahuan kan. Tapi jangan melibatkan maksiat lah kan. Jangan sampai melakukan pembaziran, mungkin mendedahkan aurat, mata-mata nak tunjuk dia punya rantai, lepas tu memakai pakaian yang mungkin tudung yang singkat, menampakkan bentuk tubuh badan, menampakkan pula apa rantai itu. Kadalah rantai itu di kedudukan yang iaitu di badan lah kan, maknanya di bahagian dada. Kemudian menunjukkan kepada orang. Jadi dia maknanya dia nak orang tengok dia. Inilah contoh pakaian yang dia tak langsung, dia takkan niat saja aku pakai pakaian ini nak bagi orang tengok kerana Allah. Mana ada sebut macam tu kan. Dia satu perbuatan terus. Jadi perbuatan itu menentukan niat dia. Di mana dia nak pakai nak bagi orang tengok lah. Itulah niat dia sebenarnya kan. Kalau ditanya sebab apa buat macam ni, mesti dia jawab macam tu. Kalau dia tak jawab pun itulah fakta. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia nak bagi orang tengok. Oh dia pakai emas, oh macam ni kan. Jadi akhirnya membuka fitnah yang cukup besar. Dari sudut pakaian kan. Ini baru bab memperagakan emas macam tu. Belum lagi bab yang pakaian yang begitu mewah, orang begitu mungkin cantik kan, kain dia mungkin jenis yang macam kata apa tu, macam satin ke apa benda tu kan. Jadi macam-macam lah, dan ini menyebabkan berlaku perkara yang maksiat. Kadang-kadang bab pakaian ni lah yang mana orang dia nak jadi yang terbaik dan akhirnya tak menepati syarak. Kan dia sebenarnya mudah nak disimpulkan bab pakaian ni. Nak pakai apa pakailah. Kan terpulang, tapi dia tak mendedahkan aurat. Dia tidak mengandungi unsur maksiat. Maka tak ada masalah. Kan ibu ayah nak kata ikut trend apa benda pun ikutlah. Tapi bila benda tu tak melibatkan maksiat, maka tak jadi isu. Bila melibatkan maksiat jadi isu. Dan benda tu kita pun tahu. Benda tu menyebabkan terlibat dengan benda maksiat. Kalau tak yakin, tak pasti, tanyalah pada orang yang ahli. Kan? Macam contoh saya sebutlah apa antara isu yang baru-baru berlaku kan. Contoh isu tentang seluar dadu kan. Yang mana benda tu pun dalam kategori yang menimbulkan fitnah.
Sebab pemakaian itu menarik perhatian orang. Dan bila menarik perhatian dan juga dalam keadaan yang agak ketat kan, agak kata kurang sesuai lah. Dan itu menyebabkan pakaian itu dikecam lah kan, kerana tidak menepati dengan apa kehendak Islam. Kita pakai ni untuk menutup aurat dan mengelakkan pemandangan orang. Itu pemakaian kita ni menunjukkan kita ni rasa malu. Kita rasa tak nak bagi orang tengok, kalau terutamanya wanita lah, dan kita nak melindungi mata orang ni kan daripada tengok. Maknanya biarlah proper kan. Ni kalau terlalu teruk pun orang akan tengok juga. Bila terlalu sangat melampaui pun orang akan tengok. Sebab tu saya kata tadi sederhana. Kan, jadi bila sederhana ni tak berlaku jadi isu macam tu. Bila yang melampaui sangat dan teruk sangat, dua-dua ni lah yang menyebabkan orang akan tengok. Orang akan maknanya mungkin menyebabkan perkara yang negatif lah, mendapatkan dosa dan sebagainya. Kan, baik lelaki dengan perempuan lah. Lebih baik lihat antara trend pada hari ini kan, pemakaian yang sangat merisaukan bila menampakkan. Ni sekarang ni trend ni bukan dan dedah aurat direct tau. Dia bukan macam tak pakai tudung. Itu memang ada jugalah. Tapi trend yang berlaku ramai orang pada hari ni adalah dia memakai tapi pakaian seolah-olah macam telanjang. Dia menampakkan bentuk tubuh badan. Terutamanya macam lelaki, saya tengok orang, saya rasa malu juga. Bila pakai pakaian baju yang senteng kan, lepas tu pakai seluar lah. Dan seluar kita faham lah biasanya macam mana kan. Dan bila dia berdiri dalam keadaan yang memang, maaf saya sebut lah, saya kena sebut lah kan benda ni biar kita faham kan. Menampakkan sangatlah dia punya keadaan, maknanya kubur, maknanya dia punya kemaluan kan. Bentuk tu. Bentuk tu saya kira ni trend macam mana, datang daripada bila macam ni kan. Sebab dulu-dulu saya kira tak adalah sangat berlaku macam ni lah. Tapi sekarang ni dia macam jadi satu kebiasaan. Kita boleh lihat mana-mana. Boleh lihat mana-mana. Tak kira lah di golongan apa sekalipun, kadang-kadang dia mungkin tak tahu nak kata tak perasan ke apa. Bagi saya kena tengok, kena check dululah. Kan, kena check dulu. Supaya tak berlakulah benda macam ni. Satu lagi isu macam kalau di sekolah kan, macam ta'in baju macam kami sekolah agama. Jadi kalau baju Melayu lelaki ni tak ada, memang kami beri kelonggaran lah, pakai samping kan, tak ada isu sangat. Betul, dia memang boleh ikut saya Johor lah, dia keluarkan baju tu. Okey. Tapi kalau baju sukan, macam lelaki ni saya akan sebut, macam perempuan tak ada masalah, memang dia jadi baju muslimah kan. Yang lelaki ni kan biasa kan ta'in. Tapi saya tegur lah, kita buat satu macam kelonggaran peraturan. Peraturan kita yang buat kan. Kelonggaran peraturan tak payah ta'in. Sebab bila ta'in, kebanyakan yang kita perhatikan lah kan, kebanyakan akan, sebab dia akan menampakkan bentuk maknanya kemaluan dia. Dan saya kira ini sebenarnya satu benda yang tak sesuai. Tak sesuai dan kita boleh longgarkan. Bukan kata wajib pun. Bukan kata wajib, kena buat, tak buat berdosa ke, disaman ke, tak ada, tak kira macam tu. Kan ni kata dalam dari sudut dalaman. So kita bagi kelonggaran. Kita tak payah ta'in, kita letak je kat luar daripada seluar. Biarlah orang kata apa pun. Jadi kita tidak mendedahkan aurat. Jangan bagi nampak benda tu. Kita nak tutup, bukan kita nak bagi open, bukan kita nak pakai tapi bagi orang tengok secara tak langsung kan. Jadi ini trend pada hari ini, dan memang Nabi pun pernah sebutkan berkenaan orang pakai pakaian seperti telanjang kan. Ini antara tanda akhir zaman, tanda kecil pada akhir zaman. Ini yang berlaku pada hari ini. Ni baru lelaki saya sebut ni. Saya kira perempuan tak payah saya sebut lah. Ibu-ibu ayah sendiri boleh tahu betapa lagi banyak benda yang menimbulkan fitnah. Kan, pakaian yang begitu ketat, kemudian menampakkan juga menampakkan bentuk, sampai tubuh pun boleh nampak bentuk tu kan. Dia punya ketat sampai macam tu sekali. So kita rasa apa punya trend kan. Dia tudung dia pakai, baju dia senteng. Lepas tu seluar pun memang ketat. Lepas tu menampakkan sangat benda tu. Macam kita rasa tak patut lah kan. Tak patut sebab ni trend apa sebenarnya. Kan, jadi kita sebenarnya nak pakai ni tak nak bagi orang tengok. Kan, jadi kita kena, maknanya nak senang jawapan dia sebelum nak keluar kan, tengok depan cermin dulu. Pakaian kita ni sesuai ke tidak. Kan, kita tengok sini, jangan tanya orang lain. Tak perlu tanya pun lah kan. Bukan tanya terpulang lah kan. Cuma tengok sendiri, kita pastikan tak ada yang mendedahkan aurat. Baik lelaki, baik perempuan.
Sebab dia menampakkan bentuk tubuh badan yang di tempat aurat, maka itu dikira mendedahkan aurat secara tak langsung. Baik lelaki, baik perempuan. So antara yang kita boleh elak ni, pastikan pakaian macam baju ni dipanjangkan sikit. Macam wanita kalau boleh memakai yang bawah daripada sampai kepada lutut kan. Jenis macam muslimah tu. Macam lelaki pun bawah sikit lah daripada kemaluan tu kan. Janganlah dibiasakan orang kata baju yang begitu senteng sampai memang je lah mendedahkan aurat. Kan dedahkan sampai kita rasa malu lah bila tengok. Kadang-kadang ada golongan yang ustaz pun sendiri pun macam tu. Kan. Jadi saya kira benda ni kita kena masing-masing kena muhasabah. Kan kita nak tegur pun, okey nampaklah bentuk kemaluan tu kan macam tu kan. So masing-masing kena muhasabah lah, dia kena check masing-masing punya pemakaian. Lebih sedih juga pemakaian ni dah dibawa pergi solat. Kan terutamanya saya berarti laki lah kan, yang macam perempuan pakai telekung. So dia adalah excuses je kan. Macam lelaki ni pakaian tu dibawa pergi solat, lepas tu memang sah-sah lah bila dah sujud tu memang nampak belakang dah baju senting. Dah baju senting bila nampak belakang lah, orang sampai nampak brand pun ada kan. Jadi kita rasa benda ni ya Allah, apalah punya trend macam ni kan. Jadi kita lah kena muhasabah. Kita muhasabah dan paling-paling penting jangan ada dalam family kita buat macam tu. Kan nak ikut trend ke apa ke buatlah, selagi tak bercanggah syarak kan. Buatlah kan. Kalau kata bercanggah syarak, kita try fikir ubah cara tak nak bagi dia canggah syarak. Jadi memang baju jadi senteng, cari baju yang jadi panjang sikit. Kalau jenis yang seluar memang ketat, cari seluar yang lebih longgar. Dan biasakanlah ibu-ibu sekalian. Kan biasakanlah kalau ada yang mana ada anak cucu kan yang mungkin sekolah rendah pun, janganlah dibiasakan pakai pakaian macam tu. Sebab apa yang dibiasa daripada kecil sampai besar dia buat macam tu. Baik lelaki baik perempuan. Pakai jenis yang biasa je. Tak perlulah memakai benda-benda yang menimbulkan kita menimbulkan satu kebiasaan pada benda yang tak elok. Kan. Ini sebenarnya tak pada kecil. Macam baru ni pun ada saya buat kelas tambahan so pakai pakaian bebas. Nak tengoklah macam mana style dia orang pakai kan bila dia orang keluar ni. Walaupun ada budak memang dia mungkin dah fix datang sekolah pakai macam ni kan. Ada juga budak yang kita nampak lain sikit pemakaian dia. So kat situ kita nampak dah, kita tegur juga. Kita bagi tahu macam ni personal lah. Macam ni tak bagus ni kan. Kena tukar ni sebab menampakkan bentuk tubuh badan, menampakkan kemaluan. Mak lelaki pun ada macam tu, dia pakai jeans ketatnya, baju sentengnya. Sampai budak perempuan dia tegur. Tu yang saya rasa ni memang betul-betul bahaya ni. Budak tahun 6 perempuan tegur. Dia tak tegur direct cakap dengan saya. Dia cakap kuranglah ayat dia kata apa, nampaklah macam tu kan. Jadi memang betul-betul kita memang padulah pada saya tu. Jadi memang sekalian kita satu kita pun kena ubah, satu lagi kita kena pastikan anak cucu kita pun daripada kecil kita biasakanlah memakai pakaian yang sesuai. Kan. Jangan bukannya kata kita datang masjid baru jadi baik pakai semua tutup aurat, bukan. Kan takut datang masjid tu bukan dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati pula nanti. Berkain kafan kan. Tak nak macam itulah. Biarlah kita ni, pakaian kita ni, mudah kata pakaian kita ni boleh bawa pergi solat. Itulah pakaian yang bertepatan dengan syariah. Boleh bawa solat. Maksudnya tak perlu pakai pakaian lain. Macam lelaki tak payah nak tukar kain ke apa. Dia boleh pakai macam tu terus pergi solat. Itulah pakaian terbaik. Kalau dia kata kena tukar sebab apa seluar ni ketat sangat lah. Kan, baju ni senteng lah nampak belakang. Kena pakai kain. Maknanya tak patut syarak lah tu pakaian tu. Sama dengan perempuan. Dia boleh terus pergi solat. Dia tak perlu kata saya tak pakai handsock lah, tak pakai stokin lah. Saya tak labuh baju saya lah bila sujud ni nanti menampakkan aurat. Dia mana tu tak patut syarak tu. Jangan mudah tahu pakaian tu dia boleh bawa pergi solat. Itulah jawapan kepada pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Baik, ada yang tanya soalan sikit, cuba tengok sikit-sikit lah. Bunda Wan Nurhanita, Assalamualaikum. Tentang pakaian atau barangan lain yang agak harga mahal dipakai sekejap dan dijual dengan konsep preloaded yang mana menjana pendapatan semula kepada pemilik. Adakah masih dalam lingkungan bersikap sederhana? Jazakallahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Baik, jadi sekadar apa yang boleh saya terangkan ibu-ibu sekalian, sekadar apa yang saya belajar lah. Di mana seperti saya sebutkan tadi,
dalam kalangan kita yang mungkin ada kemampuan lebih, so dia beli barangan yang memang berkualiti tinggi lah. Kita ambil contoh macam mungkin kalau barangan yang ni kan, barang harian kita lah, contoh pakaian lah kan, contoh pakaian yang branded. Okay, dia ada harga, dia ada rezeki lebih, dia kerja yang mungkin tinggi, besar gaji dia, dan dapat lebih. Okay, itu rezeki dia. Jadi daripada sudut rezeki tu, dia membeli barangan yang branded. Adakah salah? Tak salah. Dia pilih untuk nak lebih berkualiti. Kan? Sebab dia ada kemampuan. Jadi tak ada mana-mana sumber yang haram pun. Kan? Lain kalau dia curi, dia beli barang, itu lain lah kan. Dia ada kemampuan, dia nak beli yang lebih berkualiti. Salah tak salah. Sebab itu kemampuan dia. Kan. Cuma kalau orang yang zuhud, dia beli biasa je. Kalau orang yang mengambil langkah zuhud, dia ambil yang biasa, dia tak nak jadi yang brand-brand, sekadar ada tu cukup lah. Itu zuhud lah. Itu kita tabik lah, dia kuat daripada tasawuf dia. Tapi kalau orang yang kata, saya ada kemampuan, saya nak beli. Kan? Baik pakaian, baik kereta pun sama, motor kan. Dia ada kemampuan, dia nak beli. Dan dia nak pakai kan. Okay, it's up to you lah. Jadi, nak beli. Okay, beli. Okay, lepas tu dia dah pakai. Lepas tu seperti bonda tanya kan, nak jual balik. Dia pakai kejap je. Pakai mungkin sekali dua je kan, majlis yang besar. Lepas tu dia jual balik. Dengan konsep pre-love. Yelah, dia jual balik kan pada orang. Jadi ini termasuk dalam kategori tadi yang saya sebut, iaitu orang yang bijak lah. Maknanya dia beli dan dia jual balik. Dia tak berlaku pembaziran. Yang kita tak nak, orang yang simpan, tak dimanfaatkan. Itu yang kita tak nak. Kan? Cuba ibu-ibu sekalian cuba cek balik masing-masing kita dalam almari kita, mungkin pakaian yang banyak bersepah-sepah kan. Cuba kita kemas sikitlah, letak pada pakaian yang betul-betul nak pakai aja. Yang betul-betul yang kita rasa boleh kita keluarkanlah. Kan, supaya apa? Biar dimanfaatkan pada orang lain. Saya sendiri pun nak kata baru jugalah saya buat macam tu. Kan, bagian saya tak banyak sangat. Tapi saya cek juga betul-betul yang kita macam jarang sangat pakai kan. Memang saya keluarkan. Macam contoh jubah saya begitu banyak dulu. Mungkin dulu saya tak ingat ada bagi hadiah macam itulah. Begitu banyak dan saya perasan banyak saya tak pakai pun. Dan ada yang tak muat dah. Saya dah besar lah kan. Semakin besar. Semakin sihat. Jadi apa saya buat? Saya masuk dalam beg, saya bagi pada pelajar saya. Walaupun memang dia besar lah bagi dia. Saya pesan kat dia lah. Suruh dia pakai nanti dia dah besar. Ataupun dia, kalau dia tak berminat ke apa, bagi pada orang lain, abang ke, saudara ke apa kan. Saya tak nak membazir dan saya tak nak simpan biar macam tu. Biar kita manfaatkan pada orang. Kan, sebab ini kita nak pastikan. Jadi soalan kepada bonda tadi, maknanya dia dalam kategori yang tidaklah dikira berdosa. Dan kalau kata bersikap sederhana tu tidaklah, sebab dia menggunakan apa yang dia ada dan dia beli. Jadi bukanlah kata berlebih-lebihan, cuma dia menggunakan apa yang sepatutnya. Kalau sederhana ni dia bersifat tadi tu, iaitu kalau dia sekadar apa yang ada dia cukup kan, itu sederhana kan. Tapi kalau dia pakai apa yang dia mampu, dia beli barang dan dia pakai, itu terpulang pada dia, tak kira berdosa lah. Cuma jangan dibiarkan tanpa manfaat. Itu kita tak nak lah. Begitu ya. Jadi misalnya kita boleh cek baliklah di rumah kita terutamanya, cek balik pakaian kita mungkin ada yang dah lusuh tu, kita boleh buang lah kan. Kalau macam yang mana masih boleh pakai, yang kita tak pakai, kita rasa tak muat dah ke apa kan, cuba kita clearkan lah, bagilah pada orang memerlukan ya. Kita pun lepas-lepas ni bila nak beli pakaian ke apa pun, kita berhati-hati lah kan. Maknanya tak semestinya kena beli baju baru macam hari raya kan. Bukan satu sunnah beli baju baru, dia memakai pakaian terbaik. So kalau terbaik ni maksud dia apa yang kita ada pun pakai yang terbaik daripada situ. Itu pun dah sunnah dah. Bukan maksud beli baju baru. Kalau beli baju baru sunnah, itu orang yang tak berkemampuan macam mana? Kan dia nak beli sekarang lagi lah, bertambah-tambah lagi macam-macam style, design semua kan. Brand lagi lah kan. Dia nak beli yang betul-betul baru. Kan, jadi tak semua orang berkemampuan. Bahkan dia nak keluarkan mungkin zakat fitrah tu lebih penting bagi dia. Kalau nak tunggu hari raya nak beli baju baru kan, dah satu family nak beli pula. Jadi sebenarnya tidak, bukan kata beli baju baru tu sunnah. Dia memakai pakaian terbaik. Terbaik tu tak semestinya baru. Apa yang dia ada, dipilih mana yang paling terbaik, yang mana dia rasa paling puas dipakai, paling berkualiti, paling material, paling hebat, bagus. So, dipakai. Kan, itu sebenarnya. Baik, saya jawab soalan bonda Aiman Suraya ni lepas ni insyaAllah. Tadi ada satu lagi hadis yang disebutkan daripada
seorang lagi sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ada dua jenis penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Mereka ialah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor lembu yang dipergunakannya untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian namun seakan-akan mereka telanjang. Para wanita ini berlengguk-lengguk dalam pergerakan mereka sehingga menarik perhatian orang lain kepada mereka, manakala rambut mereka diikat tinggi seperti bonggol unta. Wanita-wanita seperti ini tidak dapat masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedangkan bau syurga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Ini hadis sahih diriwayat Muslim 2128. Jadi ibu ayah sekalian, ini saya sebutkan tadilah, yang mana saya kira ibu pun dah boleh faham lah apa yang disebut dalam hadis ni, iaitu tentang isu memakai pakaian yang seakan-akan telanjang. Dan Nabi kata apa? Tak jumpa lagi zaman tu. Kan? Maknanya di akhir zaman ni berlaku, dan kita pun dah sebut tadi apa yang maksud seolah-olah telanjang. Maknanya apa? Dia menampakkan bentuk tubuh badan dia. Dia bukan tak berpakaian, tu terang-terang tak pakai lah kan. So ni berpakaian tapi dia menampakkan bentuk. Contoh saya sebut tadi lah, kan dia trend pada hari ni. So jangan kita gunakan alasan orang lain buat, saya pun buat. Itu alasan tak dipakai langsung lah. Kan, kalau orang lain masuk neraka, kita nak masuk neraka juga? Memang tak lah kan. Jadi ini Nabi sebut, saya dah boldkan semua yang penting-penting tu kan. Seakan-akan telanjang, berlengguk-lengguk, menarik perhatian. Kan kita perasan kan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang perempuan, bukanlah saya nak condemn perempuan lah, cuma saya sebut lah sekadar umum kan, yang mana wanita ini dia lebih suka untuk bercakap dalam dia punya style dia sendiri kan. So kena berstyle berlengguk-lengguk macam tu dengan orang yang terdekat, kawan perempuan dia, keluarga dia, suami dia, anak dia, buatlah nak lengguk-lengguk, nak gerak badan, nak joget ke apa, buatlah. Tapi kalau dengan orang lain, orang ajnabi lah kita panggil ni, maka tak wajar lah, kan tak patut. Walaupun kita anggap, kita kata oh saya anggap dia macam adik angkat je, oh saya anggap dia macam abang je, tak payah anggap-anggap, lama-lama kan betul-betul jadi sebahagian daripada kehidupan kan. Jadi tak adalah konsep macam tu, kita gunakan alasan dan kita buat benda yang tak patut. Dan satu lagi, menarik perhatian. Ini yang kita suka sebenarnya. Kan, baik lelaki perempuan lah, walaupun lebih kepada lelaki perempuan. Betul Nabi sebut wanita ni, yang mana lebih kepada mereka ni, yang mereka suka menarik perhatian. Dia nak disuka kalau orang bagi dia perhatian kan. Ini sifat perempuan, tak ada orang boleh nafikan lah. Jadi keseluruhan, kita boleh simpulkan macam tu. Memang wanita ni disuka kalau orang, dia suka tarik perhatian. Dia nak macam orang tengok dia, dia suka orang cakap pasal dia kan. Dia ni lah kan, dia suka orang maknanya semua pada dia lah kan. Lepas tu kadang dia cepat buat jealous kan. Ini contoh lah saya sebut, bukan nak kata condemn. Kalau perlu condemn dia, bukan nak mana nasihat. Taklah, saya lelaki tu yang bahaya sikit tu. Kalau yang cakap dia perempuan, tak apa. Perempuan sama perempuan dia boleh kau team. Kalau lelaki sama perempuan, takut orang tak panggil saya ceramah dah ni. Kan? Sebab apa kan, mualim condemn kan. Jadi bukanlah condemn lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Tak adalah, maknanya kita ambil sama-sama lah, ambil pengajaran lah. Sebab saya pun walaupun tak ada anak kan, memang ada mak kakak semua, dan saya lebih perhatikan sifat-sifat ni daripada pelajar sekolah saya lah. Lebih saya perhatikan sekarang. Sebab saya bongsu kan, so tak berapa tahu sangat kata apa, ragam perempuan daripada kecil ni. Saya tahu saya lahir-lahir, dah besar-besar, tengok semua dah besar. Macam tu kan. Jadi saya kenal dunia perempuan yang daripada kecil ni daripada pelajar saya lah. Kan? Jadi bila kita tengok, memang macam tu lah. Dia jenis yang suka tarik perhatian kan. Kadang dia nak rapat, dia suka macam tu kan. So kita nampak dia punya sifat keperempuanan tu. Jadi kita kena berhati-hati lah. Tarik perhatian ni bukan tak boleh, total. Boleh je dengan orang yang boleh lah. Kan, dengan suami tarik perhatian tu, buatlah. Memang kata lagi bagus kan. Lagi merapatkan dia punya apa hubungan kan. Itulah dia punya masa yang sepatutnya. Kan. Jadi yang tak boleh dengan orang lain. Sebab orang lain apa je fungsi dia?
apa je yang kita dapat manfaat. Kita buat macam tu menambahkan jalan ataupun ruang buat dosa je, menyebabkan orang berfikiran negatif, fikiran kotor kan. Jadi tak perlulah. Satu lagi isu bonggol unta, ini pun satu benda yang tak patut, menampakkan bentuk juga rambut yang diikat tu tinggi kan. Tu pun saya kira masih lagi ada orang yang amal. Bahkan di sebelum ni pernah juga di sekolah lama saya pun ada juga macam ni yang diikat. Dan saya tegur lah, dia kata ni tak bagus kan. Nabi pun dah tegur benda ni. So saya beritahu, so cakap dengan mak, ni tak elok lah buat macam ni, kan menampakkan bentuk. Jadi so ikat baik-baik, jangan bagi nampak, jangan ditimbul macam tu. So kadang-kadang tu lah kan, kadang budak-budak pun bukan dia tahu pun, yang buatnya mak dia kan. Jadi bila mak macam tu, anak macam tu jugalah kan. Tu kita kesian tu kadang-kadang tu. Biarlah kita ni, kita mungkin dah tak berapa nak baik kan, tapi kita berubahlah ke arah kebaikan sekarang. Kita dah tahu benda-benda macam tu kan. Janganlah kita asyik di takut yang sama. Okey, baik. So kita tengok tu latar belakang bab ni. Hukum berpakaian tertakluk kepada hukum syariah yang 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Pakaian adalah nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya supaya mereka menutup aurat dan memperindahkan. Kita harus mensyukuri Allah atas nikmat dengan cara yang diredainya. Okey, tengok pada pengajaran. Ada 3 pengajaran kat sini. Terdapat beberapa adab berpakaian yang boleh diamalkan. Antara adab berpakaian ini tidak menyerupai orang kafir dan jantina yang berlawanan. Kan, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Ini adalah kerana perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilaknat, iaitu dijauhkan daripada rahmat Allah. Adab yang lain kita adalah kita membaca doa. Alhamdulillahillazi kasani hadzal saub, kan, ila akhiril ayat, yang mana disebutkan ketika kita memakai pakaian. Ini pun antara doa boleh amal. Paling tidak pun kita baca bismillah lah. Selain itu, perbuatan bersedekah dengan pakaian lama adalah sesuatu yang mulia kerana ia menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Yang saya sebut tadilah, orang yang bijak, dia beli banyak pakaian ke apa, dia akan sedekah pada orang. Maknanya yang mana dia tak pakai tu, dia akan bagi pada orang. Yang dia ada tu, yang dia selalu pakai. Kan, yang mana taklah terlalu banyak sampai untuk seorang ni sampai 2-3 almari. Ni benda ni kita nampak macam alah kan, remeh je kan. Saya punya barang, saya punya hal lah. Kan, saya punya duit, saya punya pasal lah. Bukan macam tu. Konsep ni kita nak membazir kan. Pakaian tu dimanfaatkan sebaik-baik. Jangan kita biarkan macam tu. Sebab bila kita dah meninggal, masa tu yang jadi payah. Itu kepunyaan kita. Jadi macam mana orang nak bagi kan, nak faraid kot. Itu jadi satu persoalan besar tu. Cara berkait itu seharusnya kita menepati kebiasaan setempat. Terdapat beberapa jenis kebiasaan setempat, iaitu pertama, kebiasaan sesuatu negeri. Warga setiap negeri mempunyai kebiasaan tersendiri dalam cara berpakaian. So kita ikut adat tu ataupun resam tu kan. Yang kedua, kebiasaan sesuatu kumpulan seperti pakaian askar, polis atau peniaga. Formal lah, pakaian seragam. Macam di sekolah pun sama, ada pakaian seragam kan. Tapi pastikan menutup aurat lah. Yang ketiga, kebiasaan menurut practicality, iaitu bagi cara setiap orang, cara berpakaian yang praktikal berdasarkan tugasan. Syekhul Islam berkata memakai sesuatu yang membawa kepada kemasyhuran adalah sesuatu yang makruh. Pakaian yang membawa kepada kemasyhuran adalah pakaian terlalu mewah ataupun lusuh melampaui kebiasaan. Para salaf memakruhkan perkara mana-mana bentuk kemasyhuran ini, perbuatan sengaja memakai pakaian terlalu lusuh supaya dikatakan tentangnya, dia seorang tawaduk, menjadikan dia seorang berdosa apabila disengaja buat untuk mendapatkan pujian manusia. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Jadi bebas sekalian, apa yang kita boleh simpulkan pada pagi ini tentang adab berpakaian ni, paling penting adalah yang pertama, kita pastikan dari sudut pakaian kita ni betul-betul mendapati syariah lah. Maknanya yang mungkin antara kita yang masih lagi mungkin selama ni kita dah macam mungkin agak biasa berpakaian yang mungkin kurang sempurna kan, kurang mendapati syariat. So bolehlah kita perlahan-lahan kita berubah kan, terutamanya bagi lelaki yang berpakaian mungkin tidak mendapati syarak, pakaian baju senteng ke apa, maka ubahlah kan, ubahlah kerana itu tidak menepati syarak. Kan, risau bawa pergi solat kan tak sah belakang. Nampak macam sah tapi tak sah. Sedih tu.
Sebab Allah yang terima solat kita semua ni. Jadi kita pastikan betul-betul kita buatlah. Kan, bagi wanita mungkin bolehlah perlahan-lahan untuk berubah kan. Untuk contoh apa dia, yang paling kita mungkin tak perasan, mungkin dari sudut tudung lah. Tudung yang mana mungkin ikut trend-trend tapi menampakkan mungkin dada kan. Kemudian yang tak labu kan. Jadi nak ikut trend ikutlah. Seperti apa dia saya sebut tadi tu, yang ikut trend ikut, tapi yang pastikan dia betul-betul menepati syarak lah kan. Dia betul mungkin pakai handsaw, mungkin pakai stokin, jadi kita biasakanlah. Macam pelajar saya sendiri pun macam tahun 6 ni kan, pelajar tahun 6. Jadi saya mewajibkan mereka pakai handsaw dalam kelas. Kan. Jadi ada yang saya lihat dia biasa bawa pergi sekolah SK pun dia pakai. Sebab saya memang selalu suka stok ni, suka tengok kan, nak ambil tahu macam mana pelajar saya tu. Ada yang memang dia tak pakai lah, tapi saya masih still nasihat lagi dan saya harap dia boleh pakai lah. Tapi bila tengok latar belakang family dia, itu yang agak menyedihkan lah. Yang mana family dia sendiri dalam keadaan yang sampai mak dia tak bertudung pun ada. Ini memang sangat mencabar. Kadang-kadang budak tu dah okey dah, dengar cakap semua. Dia dah biasa dah, jadi baik juga kan. Bila latar belakang family tu yang kadang-kadang menyusahkan dia nak berubah. Sebab tengoklah sekeliling kan, orang terdekat, mak dia sendiri pun tak pakai tudung, mak sendiri pun tak menutup aurat dengan sempurna. Jadi anak tu macam mana dia nak istiqamah kebaikan tu? Mestilah dia pun akan nak terikut sekali. Kan itu satu cabaran lah. Tapi kita sampai dan kita sampaikan sahajalah. Jadi kita boleh ubah perlahan-lahan. Kemudian pakaian yang kat rumah yang masih ada yang banyak tu boleh kita tapis-tapis lah. Kita clearkan siap-siap. Maknanya biarlah yang ada tu pakaian kita betul-betul pakai. Bukan sekadar simpan buat syarat, bukan almari yang pakai. Kan, so kita betul-betul pastikan. Betul yang lepas-lepas ni kalau kita nak beli pakaian pun kita berjaga-jagalah. Kalau boleh sederhanalah. Dia tak perlulah sampai branding, sampai tak masuk akal tu. Walaupun kita boleh kata saya ada kemampuan saya beli. Kan boleh. Tapi kita ingatlah benda tu kita boleh manfaatkan lebihan duit tu pada tempat yang memerlukan kan. Boleh sedekah. Itu lebih mulia lah. Kan. Tapi kalau still kita nak berpegang pada duit saya punya pasal, terpulanglah. Cuma janganlah sampai membazir. Bila dah tak pakai tu, kena rajin bersedekah. Ni biasa susah orang nak buat. Dia dah beli branded, lepas tu dia nak bagi pada orang, dia akan berfikir. Dia sanggup dia simpan daripada dia bagi orang. Ini membawa kepada sifat membazir, sifat yang dia rasa dia masykurkan diri dia dengan pakaian tu. Jadi benda ni saya kira bahayalah, membawa kepada sifat yang jahat, mazmumah. Sebab tu berhati-hatilah kita ibu-ibu sekalian. Dan terakhir kita ingat memastikan juga pakaian ini iaitu kita mengikut kepada kesesuaian. Kan, macam bukanlah kata kalau jubah tu pakaian Nabi biasa pakai. Untuk pergi mana pun pakai jubah je kan. Tak adalah kata salah lah kan. Cuma biarlah ikut kesesuaian. Kan, takkanlah jubah sokmo kan. Alasan kita ni pakaian Nabi ni, janganlah hina pakaian Nabi. Bukan hina, kita bagi tahu biarlah pakai itu ikut kesesuaian. Kan, ikut kesesuaian dan juga pastikan menutup aurat lah. Dia tak akan ada kesesuaian yang mendedahkan aurat. Dia mesti ada jalan penyelesaian. Kan, macam contoh pegawai polis kan. Biasanya yang berlaku ni perempuan lah kan. Yang mana pakai pakaian uniform dalam keadaan yang begitu ketat. Sebenarnya boleh je dia belikan satu vest ke apa, ataupun dia beli baju yang lebih longgar kan. Dia sebenarnya ada jalan jugalah penyelesaian sekadar yang boleh. Dia taklah semestinya kena betul-betul ketat baru dia menepati syarat. Tak ada pun. Cuma dijadikan alasan. Jadi benda ni biar kita fikir sama-sama sekalian. Ini kita ingat supaya tidaklah melakukan pembaziran insya-Allah. Yang paling kita risau tadi yang bonda tanya soalan tadi kan. Bonda Pak Aiman Suraya. Bila dah meninggal, itu jadi masalah. Jadi masalah kerana apa? Pakaian itu macam mana kita nak buat? Sebab ikutkan hak dia milik kepada yang si mati. Jadi bila nak macam mana tu nak faraid kan? Macam mana nak kira tu? Kan menyusahkan, nanti bertambah lagi satu beban. Jadi tak perlulah kita sampai nak buat macam tu. Baik sebelum apa-apa berlaku kita dah betul-betul clearkan lah yang sepatutnya dan kita tak menyusahkan mana-mana pihak. InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat satu pada pagi ni sekadar yang kita dengar perkongsian. Kita akan sambung pada
kuliah akan datang kita bincangkan lagi sunnah-sunnah yang lain insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih ولا تنسينه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. من رب العالمين.